Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan ulang kaji matematik tingkatan 1, bab 1 nombor nisbah. Bab 1 nombor nisbah. Okey, di sini kita lihat nombor nisbah terdiri daripada integer, pecahan dan juga perpuluhan. Okey, integer merupakan nombor bulat yang terdiri daripada integer positif. Seperti contoh di bawah, okay, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sifar iaitu kosong dan integer negatif iaitu negatif 4, negatif 3 dan seterusnya. Okey, untuk pecahan terdiri daripada pecahan positif dan juga pecahan negatif. Okey, seperti contoh di bawah, positif iaitu 1/2, okay, 7/4 dan seterusnya. Dan pecahan negatif iaitu negatif 1/3, negatif 9/2 dan seterusnya. Untuk perpuluhan terdiri daripada perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Perpuluhan positif iaitu seperti contoh 0.5, 4.3 dan seterusnya. Dan perpuluhan negatif iaitu negatif 0.1, negatif 5.5, negatif 7.65 dan seterusnya. Okay, kita lihat dulu kepada pengenalan iaitu integer. Integer ialah kumpulan nombor yang merupakan nombor bulat positif dan juga nombor bulat negatif termasuk sifar. Okay, kita lihat kepada contoh di bawah. Tentukan sama ada setiap nombor berikut ialah integer atau bukan. Okay, kita lihat di sini. Okay, integer adalah nombor bulat. Okay, di sini adalah nombor 15, nombor bulat positif integer. 23 merupakan nombor bulat positif integer. Okey, negatif 3.4 adalah nombor perpuluhan. Negatif 76 adalah integer iaitu nombor bulat negatif. Kosong iaitu sifar adalah integer. 1/2 adalah pecahan. Okey, nombor 6 integer positif. 0.88 adalah nombor perpuluhan. Negatif 45 merupakan nombor pecahan. 301 adalah nombor bulat. Okey, nombor bulat positif. Dan negatif 239 merupakan nombor bulat positif iaitu integer. Kita lihat kepada penyelesaian. Okey, integer iaitu nombor 15, 23, negatif 76, 06, 301, negatif 239 yang telah cikgu bulatkan. Okey, dan yang bukan integer iaitu negatif 3.4 itu merupakan nombor perpuluhan. 1/2 itu nombor pecahan. 0.88 itu nombor perpuluhan. Dan negatif 45 merupakan nombor pecahan. Okay, kita lihat kepada soalan yang pertama. Lengkapkan garis nombor dengan nombor berikut. Okay, kalau kita lihat di sini, di sebelah kiri adalah nilai yang kecil dan di sebelah kanan adalah nilai yang besar. Maka nilai yang paling kecil di sebelah kiri, okey, di sini pada garis nombor telah ditulis negatif 12. Jadi nilai yang kecil daripada negatif 12 ialah negatif 30 dan juga negatif 36. Jadi yang paling kecil adalah negatif 36. Jadi dia berada pada yang paling kiri. Dan nilai yang paling besar daripada negatif 12 ialah negatif 6 dan negatif 6 berada di sebelah kanan. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, kita akan letak negatif 36 di bahagian paling kiri. Seterusnya negatif 30 dan di sebelah kanan nilai negatif 12 adalah nilai yang paling besar iaitu nilai negatif 6 dan seterusnya 6. Okey, di sini kita lihat negatif 36, negatif 30, negatif 12 dan negatif 6 ialah integer negatif. Maka negatif 36 adalah paling kecil nilainya dan berada di sebelah paling kiri. Dan 6 merupakan integer positif, maka 6 berada di sebelah paling kanan. Okey, kita lihat kepada soalan yang kedua. Banding dan susung negatif 3, 4, 2, negatif 5, 6, 0, negatif 1 mengikut tertib menaik. Tertib menaik bermaksud nilai yang kecil disusun di hadapan, diikuti seterusnya nilai yang besar.
Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Tertib menaik iaitu bermula dengan negatif 5, okey, negatif 3, negatif 1, 0, 2, 4 dan 6. Okey, kita lihat seterusnya. B. Banding dan susun. Negatif 4, 3, 2, 5, negatif 2, negatif 1, negatif 5 mengikut tertib menurun. Tertib menurun bermaksud nilai di hadapan adalah nilai yang besar dan disusun kepada nilai yang kecil. Jadi nilai yang besar di sini adalah nilai yang positif iaitu 5. Okey, kita lihat kepada penyelesaian. Okey, tertib menurun disusun daripada nombor 5. Okey, 3, 2, negatif 1, negatif 2, negatif 4 dan juga negatif 5. Menambah dan menolak integer. Okey, kita lihat kepada peraturan penambahan dan penolakan. Okey, untuk tambah dengan tambah menghasilkan tambah. Okey, tambah dengan tolak menghasilkan tolak. Tolak dengan tambah menghasilkan tolak dan tolak dengan tolak menghasilkan tambah. Kalau kita lihat di sini, tanda yang sama menghasilkan tambah dan tanda yang berlainan menghasilkan tolak. Okey, kita lihat kepada soalan 4. Okey, kita lihat kepada 4A. 8 tambah dengan tambah 3. Jadi 8, okey. Kita lihat di sini melibatkan dua tanda, iaitu tambah dengan tambah akan menghasilkan tanda yang sama menghasilkan tambah. Okey. Tambah dengan 3 jadi 8 tambah 3 dapat 11. Okey, kita lihat kepada garis nombor. Okey, untuk menulis pada garis nombor, kita lihat di sini tambah. Jadi ia akan bergerak ke arah kanan. Jadi kita akan letak sini di hadapan itu 8 dan menulis nombor ke sebelah kanan. 8 ke sebelah kanan menjadi nombor lebih besar iaitu 9, 10 dan 11 dan seterusnya. Tetapi di sini tambah dengan 3 maka bergerak sebagai 3 unit. 1, 2, 3. Dan bergerak 3 unit ke kanan, kita akan dapat di sini adalah 11. Dan kita lihat kepada contoh B. Okey, 5 tambah dengan negatif 2. Okey, tanda bertukar. Okey, tanda tidak sama menghasilkan tolak. Okey, kita lihat sini tambah dengan tolak menghasilkan tolak dengan 2. 5 tolak dengan 2 adalah 3. Jadi, untuk garis nombor, okey, apabila tanda tolak bergerak ke arah kiri. Jadi, kita akan letakkan nilai 5 berada di belakang kerana kita bergerak sebelah kiri iaitu sebelah hadapan. Okey, 5 dan sebelah kiri nilai semakin kecil. 5, 4, 3. 1 dan 2 bergerak ke 2 unit kiri, maka kita akan dapat nilai 3. Dan seterusnya kita lihat kepada contoh C. Okey, 2 tolak dengan tambah 4. Okey, di sini kita lihat. Okey, 2 tolak dengan positif 4. Jadi negatif dengan positif menghasilkan tanda tolak. Okey, 2 tolak 4. Okey. Jadi kita akan dapat di sini negatif 2. Okey, kita akan lihat di sini 2. 2 apabila tolak bergerak ke kiri. Jadi kita akan letak 2 di belakang. Okey, bergerak ke kiri nilai semakin kecil. Okey, kita akan tulis 1, 0, negatif 1, negatif 2 dan seterusnya negatif 3 dan sebagainya. Bergerak ke kiri sebanyak 4. 1, 2, 3, 4 unit. Jadi kita akan dapat okey, nilai negatif 2. Okey, seterusnya kita lihat kepada contoh D. Negatif 1 tolak dengan tolak 4. Okey, negatif 1 tanda sama akan menghasilkan negatif positif. Okey. Jadi negatif 1 tambah 4 dia akan bergerak ke arah kanan. Jadi kita akan letak bergerak ke arah kanan, kita akan letak negatif 1 di hadapan. Kanan semakin besar, negatif 1 seterusnya 0. 1, 2, 3 dan seterusnya.
Okey, bergerak sebanyak 4 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kita akan dapat pada nilai 3. Okey. Penambahan dan penolakan integer positif dengan negatif dengan kaedah yang lebih mudah. Okey, kita lihat di sini 3 tambah 5 dapat 8. Okey, atau untuk kita lebih memahami tanda sama iaitu positif 3 positif 5, kita akan terus tambah dapat positif 8. Jawapan adalah ikut tanda. Ataupun untuk memahami positif 3 bermaksud duit RM3, positif 5 duit RM5, maka kita akan dapat di sini duit RM8. Okey, kita lihat contoh seterusnya. Okey, 3 tolak 5 dapat negatif 2. Okey, 3 di sini bermaksud positif 3 tolak dengan 5. Kita lihat tanda berlainan, kita terus je tolak. Okey, 5 tolak 3 dapat 2. Dan untuk meletakkan tanda di sini, kita lihat nilai yang paling besar itu 5. Tandanya negatif dan kita akan ikut nilai tanda yang besar. Ataupun duit RM3, hutang RM5. Jadi kita masih berhutang sebanyak RM2 lagi. Sebab itulah kita akan tulis di sini adalah negatif 2. Okey, seterusnya kita lihat contoh. Negatif 3 tambah dengan 5 dapat 2. Okey, kita lihat di sini negatif 3 tambah 5, tanda yang berlainan kita terus tolak. Okey, kita akan dapat 2. Dan lihat pada nilai paling besar 5 dan tandanya adalah positif, jadi positif 2. Jadi di sini kita boleh tulis hutang RM3, duit RM5. Jadi kita telah dapat membayar hutang sebanyak RM3 dan baki duit kita iaitu RM2. Jadi duit bermaksud positif. Dan kita lihat kepada contoh seterusnya. Okey, negatif 3 tolak 5 dapat negatif 8. Okey, negatif 3 tolak 5 bermaksud okey, tanda yang sama je, kita terus tambah. 3 tambah 5 dapat 8 dan jawapan ikut tanda. Okey, ataupun bermaksud hutang RM3, hutang RM8. Jadi kita masih berhutang lagi. Jadi hutang kita bertambah iaitu RM8. Okey. Mendarab dan membahagi integer. Okey, kita akan lihat kepada operasi dan tanda hasil darab. Okey, untuk pendaraban, okey, positif darab dengan positif menghasilkan tanda positif. Positif darab dengan negatif menghasilkan tanda negatif. Negatif darab dengan positif menghasilkan tanda negatif. Negatif darab dengan negatif menghasilkan tanda positif. Okey, di sini kita lebih mudah mengingati tanda yang sama menghasilkan tanda positif dan tanda yang berlainan menghasilkan tanda negatif. Okey, kita lihat kepada operasi bahagi. Sama juga tandanya seperti pendaraban. Positif bahagi dengan positif, tanda akan menjadi positif. Positif bahagi negatif, tanda akan menjadi negatif. Negatif bahagi dengan positif, tanda akan menjadi negatif. Negatif bahagi dengan negatif, tanda akan menjadi positif. Okey, kita lihat kepada soalan yang kelima. Nilaikan setiap yang berikut. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, negatif 5 darab dengan negatif 4. Jadi, negatif dengan negatif akan menghasilkan untuk pendaraban. Okey, kita akan menghasilkan positif. Jadi, kita akan tulis tanda di sini positif. Dan barulah kita mendarab 5 darab dengan 4 dapat 20. Dan terlihat seterusnya 6 bahagi dengan negatif 2. Okey, di sini kalau tidak ditulis tanda, maka di sini adalah tanda positif. Positif dengan negatif. Okey, tanda positif negatif untuk bahagi sama dengan pendaraban. Positif dengan negatif menghasilkan tanda negatif.
Okey, kita kena ingat tanda yang berlainan menghasilkan nilai tanda yang negatif. Jadi tanda adalah negatif. 6 bahagi dengan 2, kita akan dapat 3. Jadi kita akan dapat jawapan adalah negatif 3. Apabila melakukan perhitungan yang melibatkan gabungan operasi ke atas integer, kita akan ikut tertib operasi yang berikut. Okey, bermula dengan tanda kurungan. Okey, jika tiada tanda kurungan, kita akan pilih darab atau bahagi. Kita akan buat dari kiri ke kanan. Jika tiada darab dan bahagi, kita akan lakukan operasi tambah dengan tolak dari kiri ke kanan. Okey, kita lihat kepada soalan 6. Selesaikan setiap yang berikut. A. Negatif 8 darab dengan negatif 2 tambah dengan 3. Okey, kita lihat pada penyelesaian. Okey, di sini kita akan pilih tanda kurungan terlebih dahulu. Okey. Dan kita kira operasi dalam tanda kurungan. Okey, negatif 8 darab dengan negatif 2 tambah dengan 3, kita akan dapat 1. Okey. Dan negatif 8 darab dengan 1, kita akan dapat negatif 8. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan B. 4 tolak dengan 12 bahagi dengan kurungan negatif 2 tutup kurungan tambah dengan kurungan negatif 1 tutup kurungan. Okey, di sini kita lihat kurungan. Tapi kurungan ini adalah kurungan melibatkan pengasingan tanda, bukan kurungan operasi. Jadi kita tidak boleh pilih kurungan. Maka kita akan lihat langkah kedua, darab atau bahagi. Okey, kita lihat di sini ada bahagi dan kita akan lakukan proses bahagi. Okey. Jadi 4 tolak dengan 12 bahagi dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 6. Okey. Tambah dengan tolak 1 tambah tolak akan menghasilkan tolak 1. Okey, kita lihat di sini ada dua tanda. Kita selesaikan tanda menjadi 4 tambah 6 tolak 1. Jadi kita lihat di sini 4 tambah 6. Okey, bila tambah dengan tolak, kita lakukan operasi dari kiri ke kanan. Jadi di hadapan adalah tambah, jadi kita akan lakukan proses tambah. Okey. 4 tambah dengan 6, kita akan dapat 10. Okey. Tolak dengan 1. Dan jawapan kita ialah 9. Okey, kita akan dapat 9. Okey. Seterusnya kita lihat kepada hukum operasi aritmetik. Okey, melibatkan 4. Yang pertama iaitu hukum kalis tukar tertib. Yang kedua, hukum kalis sekutuan. Yang ketiga, hukum kalis agihan. Dan yang keempat, hukum identiti. Okey, untuk kalis tukar tertib, kita lihat di sini untuk tambah A tambah B, kita akan tukar tertib sama dengan B tambah dengan A. Dan kalau A darab dengan B, kita akan tukar tertib iaitu B darab dengan A. Okey, yang kedua, hukum kalis sekutuan. Okey, A tambah B, okey, dikurungkan tambah dengan C, maka kita akan buat A tambah, kita akan kurungkan B dengan C. Okey, A darab B kita kurungkan darab dengan C, dan kita akan jadikan A darab, kita akan kurungkan B darab dengan C. Okey, untuk hukum kalis agihan, okey, A darab B tambah dengan C, maka kita akan jadi A darab B. Okey, kalau tambah maka kita akan letak tambah A darab dengan C. Okey. Okey, di sini A darab dengan B tolak C, maka kita akan jadikan A darab dengan B. Okey, di sini adalah tolak, maka kita akan tulis tolak A darab dengan C. Okey, untuk semua nilai A, untuk hukum identiti, A tambah dengan kosong. Okey, kita akan dapat A. Jika A darab dengan kosong, kita akan dapat kosong.
A darab dengan 1, kita akan dapat A. A tambah dan tolak dengan A akan jadi kosong kerana A tambah tolak menghasilkan A tolak A. Jadi kosong. A darab dengan 1 per A, kita akan dapat 1 kerana A darab dengan 1 per A. A dengan A dipotong, kita akan dapat 1. Okey, ini disebut hukum identiti. Okey, kita lihat kepada soalan 7. Selesaikan setiap yang berikut dengan pengiraan efisien. Okey, 29 tambah dengan 38 tambah dengan 2. Okey, di sini kita boleh guna hukum kalis sekutuan. Okey. Di sini ya melibatkan hukum yang kedua. Okey, kita gabungkan 29 tambah, okey, kita gabungkan 38 digabungkan dengan 2. Kita akan dapat 40. Jadi 29 tambah dengan 40 dapat 69. Okay, kita lihat kepada soalan seterusnya B. 2 darab 24 darab 5. Okay, kita akan boleh guna hukum kalis tukar tertib. Okay, jadi 24 di hadapan 2 darab 5. Okay, 24 darab, okay, 2 darab 5 dapat 10. 24 darab 10 dapat 240. Dan kita juga boleh menggunakan hukum kalis sekutuan. Pecahan positif dan juga pecahan negatif. Kita lihat kepada tip Bestari. Pecahan positif berada di sebelah kanan sifar dan pecahan negatif berada di sebelah kiri sifar. Kita lihat kepada soalan 8. Wakilkan pecahan berikut pada garis nombor. Kita lihat kepada penyelesaian. Di sini kita lihat pada soalan 1/2, 1/4, negatif 3/4 dan negatif 1/2. Kita lihat di sini ada 4 pecahan, di bawah ada 4. Jadi kita boleh bahagikan garis nombor yang kita buat ini kepada, contohnya di sini kita letak kosong. Kita ambil nilai positifnya kosong. Dan kita boleh pecahkan kepada 4 bahagian. 1, 2, 3, 4 dan kita akan letak 1. Jadi pecahan yang pertama, bahagian pertama kita boleh letak 1/4. Dan yang kedua 2/4. 2/4 bermasuk 1/2. 2/4. 2/4. So kita kecilkan dengan sifar 2. Kita akan dapat di sini 2 bagi 2 dapat 1 dan 4 bagi 2 dapat 2. Kita akan bahagikan dengan 2. Semua bahagikan dengan 2 2 bagi 2 dan juga 4 bagi 2. Sebab itulah untuk 1/2 dia berada pada pecahan 2/2. Maksudnya di sini 1/4. Di sini adalah 2/4. Di sini 3/4. Di sini 4/4 ataupun 1. 4 bahagi dengan 4 dapat 1. 4/4. Jadi kita lihat, seterusnya sini ke sebelah kiri bernilai negatif. Jadi kosong. Jadi di sini adalah 1/4. 2/4 adalah negatif 1/2. Dan kita akan meletakkan negatif 3/4 di sini dan seterusnya adalah negatif 1. Perpuluhan positif dan juga perpuluhan negatif. Kita lihat kepada soalan 9. Wakilkan perpuluhan yang berikut pada garis nombor. Kita lihat kepada penyelesaian. Di sini kita lihat untuk garis nombor. Kita lihat dulu nilai yang diberi 0.7, negatif 0.5, negatif 0.8, 0.2 dan negatif 1.3. Di sini kita boleh anggarkan nilai berada pada
Okey, nilai di sini paling tinggi untuk positif adalah 0.7, jadi menghampiri 1. Okey, paling kecil negatif 1.3 menghampiri untuk nombor negatif 2. Okey, jadi kita bermula dengan negatif 2 berakhir dengan 1.0. Okey, negatif 2, jadi setiap turus ini, okey, jadi kita bermula dengan kosong di sini. Okey, ke kanan. Okey, sehingga nombor 0.7. Jadi kita boleh letakkan penanda sehinggalah 1. Jadi kita buat 10 turus. Daripada 0 hingga 1 tak 10. Jadi 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 dan juga 1.0 untuk positif. Jadi kita boleh isi di sini untuk turus yang kedua, 12 adalah 0.2. Okey. Dan seterusnya kita akan bilang lagi. Okey, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 untuk 0.7. Okey, seterusnya untuk nilai negatif pun sama. Okey, kita akan ke kiri. Kita akan buat turus yang pertama 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 iaitu negatif 0.5. Negatif 0.6, negatif 0.7, negatif 0.8, negatif 0.9 dan sehinggalah negatif 1.0 dan terus lagi negatif 1.1, negatif 1.2, negatif 1.3, negatif 1.4, negatif 1.5, negatif 1.6, negatif 1.7, negatif 1.8, negatif 1.9 sehinggalah negatif 2.0 dan kita akan isi untuk 0.5 okey pada turus yang kelima. Okey, dan seterusnya negatif 0.8 pada turus yang ke-8 dan sehinggalah kita akan dapat negatif 1.0 dan sehinggalah 1.3 untuk turus yang ketiga bermula dengan negatif 1.0. Okey, selesaikan setiap yang berikut. Kita lihat kepada soalan yang ke-10. Okey, di sini melibatkan gabungan nombor perpuluhan dan juga pecahan. Okey, dalam gabungan nombor perpuluhan dan pecahan dan juga gabungan operasi melibatkan tambah, tolak, darab dan bahagi semua, kita akan guna tertib operasi. Okey, jadi di sini kita lihat kepada penyelesaian. Okey. Untuk nombor perpuluhan kita tukar dalam bentuk pecahan. Negatif 0.4 kita tukar kepada 4/10. Okey, jadi kita akan lakukan operasi. Okey, ini merupakan kurungan tapi kurungan tanda. Jadi kita akan lakukan operasi darab terlebih dahulu. Okey, jadi kita akan tukarkan di sini pecahan bercampur. 1 kali 2, 2 tambah dengan 1 jadi 3/2. Darab dengan negatif 1/8. Okey, kita tukar perpuluhan kepada pecahan dahulu. Okey, di sini negatif 4/10 dapat tambah hasil darab 3/2 dengan negatif 1/8, kita akan dapat negatif 3/16. Kita boleh gunakan kalkulator. Okey, negatif 4/10 ni kita samakan penyebut. Okey, kita samakan dengan 80. Di sini darab dengan 8. 4 darab 8, 32. 10 kali 8, 80. Tolak. Okey, positif dengan negatif. Kita akan jadikan dia tanda negatif. Okey. Jadi, di sini kita akan darab dengan 5. 3 kali 5, 15. 16 kali dengan 5 dapat 80. Jadi, kita akan lakukan operasi. Okey, tolak 32/80, tolak 15/80, tolak jadi akan dapat tolak 47/80. Okey, jadi kita perlu ingat untuk melibatkan gabungan, kita perlu ikut tertib operasi, iaitu kurungan yang pertama, yang kedua, jika tiada kurungan kita akan pilih darab atau bahagi,
Dan jika tiada darab atau bahagi, kita akan pilih tambah atau tolak.